Matius bab 5. Ketika Yesus melihat orang ramai itu, dia pun mendaki ke atas sebuah bukit lalu duduk. Kemudian datanglah murid-muridnya kepadanya. Dia pun mula mengajar mereka. Diberkatilah mereka yang miskin kerohanian, kerana merekalah yang empunya kerajaan syurga. Diberkatilah mereka yang bersedih, kerana mereka akan terhibur. Diberkatilah mereka yang lemah lembut, kerana mereka akan mewarisi bumi ini. Diberkatilah mereka yang lapar dan dahaga akan perbenaran, kerana mereka akan dipuaskan. Diberkatilah mereka yang berpengasihan, kerana mereka akan dikasihani juga. Diberkatilah mereka yang suci hati, kerana mereka akan melihat Allah. Diberkatilah mereka yang mendamaikan manusia, kerana mereka akan dipanggil anak-anak Allah. Diberkatilah mereka yang dianiaya demi perbenaran, kerana kerajaan syurga untuk mereka. Diberkatilah kamu apabila orang menghina, menganiaya dan memfitnahmu dengan segala yang jahat keranaku. Bersukacita dan bergembiralah, kerana besar ganjaranmu di syurga. Begitu jugalah para nabi zaman dahulu dianiaya. Kamu ialah garam bumi. Jika garam menjadi tawar, tidak mungkinlah masin semula. Tidaklah berguna lagi, hanya layak dibuang dan dipijak orang. Kamu ialah cahaya dunia ini. Kota di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Tiada siapa memasang pelita lalu menyorokkannya di bawah pasu. Tentu dia meletakkannya di atas kaki pelita untuk menerangi seisi rumah. Biarlah cahayamu juga bersinar di hadapan orang ramai, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu yang di syurga. Jangan sangka aku datang untuk menghapuskan Taurat dan ajaran nabi-nabi. Aku datang bukan untuk menghapuskan, tetapi untuk menunaikan segala-galanya. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, selagi ada langit dan bumi, satu titik atau huruf yang terkecil pun tidak akan hapus daripada Taurat sebelum semuanya ternyata berlaku. Dengan demikian, jika seorang melanggar hukum yang terkecil pun dan mengajar orang lain melanggarnya, dia akan tergolong antara mereka yang paling rendah dalam kerajaan syurga. Sebaliknya, jika seseorang mematuhi Taurat dan mengajar orang lain turut patuh, dia akan menjadi orang yang mulia dalam kerajaan syurga. Maka aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu tidak akan memasuki kerajaan syurga jika kesalihanmu tidak lebih daripada kesalihan ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu telah mendengar ajaran daripada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Sesiapa yang membunuh akan dihakimi. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, sesiapa yang marah terhadap saudaranya akan dihakimi. Sesiapa yang mencaci saudaranya akan dibawa ke hadapan majelis agama. Dan sesiapa yang memanggil saudaranya bodoh akan dihumbankan ke dalam api neraka. Oleh itu, jika kamu sedang meletakkan persembahan kepada Allah di atas mazbah, lalu teringat bahwa saudaramu bersanggit hati denganmu, tinggalkanlah persembahanmu di depan mazbah. Berdamai dahulu dengan saudaramu, kemudian barulah buat persembahanmu. Berdamailah dengan orang yang hendak mendakwamu di mahkamah sewaktu kamu masih dalam perjalanan ke situ. Jika tidak, dia akan menyerahkanmu kepada hakim, kemudian hakim menyerahkanmu kepada pegawai, dan kamu akan dimasukkan ke dalam penjara. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan meringkuk di dalam penjara hingga kamu menjelaskan semua bayaran. Kamu telah mendengar ajaran ini, jangan berzina. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, sesiapa yang memandang seorang wanita dengan berahi, telah berzina dengannya dalam hati. Jika mata kananmu menyebabkan kamu berdosa, cungkillah dan buangkan mata itu. Lebih baik kamu kehilangan satu bahagian tubuhmu daripada seluruh tubuhmu terhumban ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan kamu berdosa, potonglah dan buangkan tangan itu. Lebih baik kamu kehilangan sebelah tanganmu daripada seluruh tubuhmu masuk ke dalam neraka. Ada ajaran demikian, sesiapa menceraikan istrinya, hendaklah memberinya surat cerai.
Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, sesiapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, menyebabkan wanita tersebut berzina jika berkawin lagi. Dan sesiapa berkawin dengan wanita yang diceraikan itu, dia berzina. Kamu telah mendengar ajaran kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu. Tunaikan sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, janganlah bersumpah demi langit, kerana langit itu takhta Allah. Jangan bersumpah demi bumi, kerana bumi ini alas kakinya. Atau demi Yerusalem, kerana itu kota Raja Agung, yaitu Allah. Demi kepalamu pun jangan, kerana kamu tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan rambutmu, walau sehelai. Katakan sahaja ya atau tidak, dan kotakan kata itu. Yang lebih daripada itu datang daripada si durjana. Kamu telah mendengar ajaran begini, mata diganti mata, gigi diganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah membalas dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Malah jika seseorang menampar pipi kananmu, palinglah pipi kirimu juga terhadapnya. Jika seseorang hendak mendakwamu untuk mendapatkan bajumu, berikanlah jubahmu juga. Jika sesiapa memaksamu berjalan sebatu dengannya, pergilah 2 batu bersamanya. Jika seseorang meminta sesuatu daripadamu, berikanlah. Jika seseorang hendak meminjam sesuatu daripadamu, usahlah berpaling daripadanya. Kamu telah mendengar ajaran yang berikut, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan doakan orang yang menganiayamu. Dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Kerana Allah menerbitkan matahari untuk orang yang jahat dan orang yang baik. Dia menurunkan hujan untuk orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihimu, apakah ganjaranmu? Bukankah pemungut cukai pun berbuat demikian? Jika kamu hanya beramah mesra dengan saudara-saudara selingkungan, apakah kelebihanmu daripada orang lain? Orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga. Matius bab 6. Ingatlah, jangan buat amal ibadat di muka umum supaya dilihat orang. Kamu tidak akan mendapat ganjaran daripada Bapamu yang di surga. Oleh itu, ketika kamu bersedekah kepada orang miskin, jangan heboh-hebohkan seperti orang munafik meniup sangkakala di sauma'ah dan di jalan raya, supaya dipuji orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, orang begitu sudah pun mendapat ganjaran mereka. Apabila kamu bersedekah kepada orang miskin, jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Jangan siapapun mengetahuinya. Bapamu yang melihat amalmu yang tersembunyi itu akan memberikan ganjaran kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Mereka suka berdoa sambil berdiri di sauma'ah dan di simpang jalan, supaya dilihat orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka itu sudah pun mendapatkan ganjaran mereka. Tetapi kamu, masuklah ke dalam bilik, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang tidak dapat dilihat dengan mata. Dia mengetahui apa yang kamu lakukan secara tersembunyi dan akan memberikan ganjaran kepadamu. Ketika berdoa, jangan curah-curahkan kata-kata yang tidak bermakna, seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka Allah akan mengabulkan permintaan mereka karena doa mereka itu panjang. Jangan berbuat seperti mereka. Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu memohonnya. Berdoalah demikian, ya Bapa kami yang di surga, sucilah namamu. Datanglah kerajaanmu. Terlaksanalah kehendakmu di bumi sebagaimana di surga. Berilah kami makanan untuk hari ini.
Ampunkanlah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda, selamatkanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jika kamu mengampuni orang yang bersalah terhadapmu, Bapamu yang di surga akan mengampunkan kesalahanmu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampunkan kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampunkan kesalahanmu. Apabila kamu berpuasa, jangan tunjukkan muka lesu seperti orang munafik. Mereka memperlihatkan wajah menderita supaya semua orang tahu mereka berpuasa. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka itu sudah pun mendapat ganjaran mereka. Ketika berpuasa, minyakilah kepalamu dan basuhlah muka, supaya orang tidak tahu kamu berpuasa. Biarlah puasamu hanya diketahui oleh Bapamu yang tidak dapat dilihat dengan mata. Bapamu melihat perbuatanmu yang tersembunyi itu dan memberikan ganjaran kepadamu. Jangan kumpulkan harta di dunia, karena di sini gegat dan karat merosakkannya, serta pencuri memecah masuk untuk mencurinya. Kumpulkan harta di surga, karena di situ gegat dan karat tidak dapat merosakkannya, serta pencuri tidak memecah masuk untuk mencurinya. Karena di mana hartamu terkumpul, disitulah hatimu tertumpu. Mata ialah pelita tubuh. Jika matamu terang, seluruh tubuhmu penuh dengan cahaya. Tetapi jika matamu kabur, seluruh tubuhmu gelap. Jika cahaya di dalam tubuhmu menjadi gelap, maka gelap gelitalah keadaannya. Seseorang tidak mungkin mengabdi diri kepada dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau akan setia kepada yang seorang dan mencela yang lain. Demikianlah, kamu tidak dapat menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan. Oleh itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kamu makan atau minum, atau tentang tubuhmu, dan tentang apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Lihatlah burung di udara yang tidak menyemai atau menuai atau menyimpan hasil di jelapang. Namun Bapamu yang di surga memberinya makan. Bukankah kamu lebih bernilai daripada burung? Siapakah dalam kalanganmu yang dapat melanjutkan usianya sedikit pun dengan menaruh khawatir? Jadi, mengapakah kamu risau tentang pakaian? Lihatlah bunga bakung di padang yang tidak bekerja atau bertenun. Namun demikian, aku berkata kepadamu, Raja Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah bunga itu. Jika Allah menghiasi rumput di padang yang wujud hari ini dan esoknya dibakar di dapur, tidakkah Allah akan memberimu pakaian? Begitu tipis kepercayaanmu. Jangan runsing tentang makanan, minuman, atau pakaianmu. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari hal-hal ini. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Utamakanlah kerajaan Allah serta perbenarannya, dan semuanya itu akan diberikan kepadamu. Oleh itu, jangan khawatir tentang hari esok, karena hari esok akan khawatir tentang hal-halnya sendiri. Setiap hari sudah cukup dengan kesusahan sehari.